Konsep dan pengertian pengurusan kurikulum bilik darjah. Pengurusan kurikulum bilik darjah terdiri daripada 3 konsep, iaitu yang pertama pengurusan, yang kedua kurikulum dan yang ketiga bilik darjah. Kurikulum dari sudut pandangan tokoh WUTZEC 2022 mengatakan bahawa pelan pendidikan menyatakan matlamat dan juga objektif yang harus dicapai, manakala topik yang harus dibincangkan dan kaedah yang akan digunakan untuk pengajaran dan penilaian pembelajaran di dalam kelas. Dari sudut pandangan tokoh Muhammad Daud 1993 pula mengatakan bahawa unsur budaya dan juga pengetahuan dikenal pasti dengan harapan memandu guru mengajar kumpulan murid tertentu di dalam sekolah. Kurikulum kebangsaan pula melalui Akta Pendidikan 1996 mengatakan bahawa sesuatu program pendidikan termasuklah kurikulum dan kurikulum merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan yang membantu perkembangan murid sepenuhnya dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral. Tokoh Abdullah dan Ahmad Jafin 1992 mengatakan bahawa semua pengalaman pembelajaran yang diorganisasikan untuk murid-murid pada setiap peringkat dalam institusi pendidikan ia adalah salah satu kurikulum sekolah. Nicole and Nicole 1980 mengatakan bahawa kurikulum sekolah adalah semua kesempatan pembelajaran yang dirancang oleh guru-guru untuk murid-muridnya di sekolahnya. Kurikulum bilik darjah dari sudut pandangan tokoh Kelly A.V. 2009 mengatakan bahawa kurikulum bermaksud 2 perkara. Yang pertama ialah julat khusus, iaitu daripada mana pelajar memilih subjek yang ingin dipelajari, dan yang kedua program pembelajaran tertentu. Dalam kes kedua, kurikulum secara kolektif menerangkan bahawa bahan pengajaran, pembelajaran dan penilaian yang tersedia untuk khusus pengajian tertentu. Bagi tokoh Hearst 1975 pula mengatakan bahawa kurikulum sebagai satu subjek yang mengandungi aktiviti pembelajaran dan disusun oleh guru untuk membolehkan murid-muridnya mencapai objektif yang telah ditentukan oleh guru itu sendiri. Pengurusan kurikulum dari sudut pandangan tokoh Claire 2014 mengatakan bahawa set reka bentuk aktiviti yang distrukturkan untuk menilai dan mengubahsuai kurikulum yang digunakan, iaitu ianya melibatkan proses pemetaan kurikulum, analisis struktur dan juga kandungan, dan yang terakhir pentaksiran dan juga penilaian. Pengurusan bilik darjah dari sudut pandangan Emil dan Saborni 2015 pula mengatakan bahawa pengurusan bilik darjah ialah proses di mana guru dan juga sekolah mencipta dan mengekalkan tingkah laku yang sesuai dan positif bagi pelajar dalam bilik darjah itu sendiri. Tujuan melaksanakan strategi pengurusan bilik darjah adalah untuk meningkatkan tingkah laku prososial dan juga meningkatkan penglibatan aktif akademik pelajar di dalam bilik darjah. Seterusnya, dalam bahagian interaksi ialah melibatkan pengurusan kurikulum bilik darjah, pengurusan kurikulum, pengurusan bilik darjah, kurikulum bilik darjah, pengurusan kurikulum bilik darjah. Interaksi pengurusan menurut Drucker 1992, pengurusan ialah satu proses sosial yang dibentuk untuk mendapatkan kerjasama, penyertaan dan penglibatan ahli-ahli dalam sebuah organisasi untuk mencapai matlamat. Menurut Clark 1973, guru adalah individu yang bertanggungjawab dalam membuat keputusan sebenar tentang strategi dan bahan mana yang paling sesuai untuk pelajar tertentu atau sekumpulan mereka. Dengan kata lain, guru mengurus pembelajaran dengan memilih dan menggunakan strategi serta bahan pengajaran yang paling sesuai bagi mencapai objektif pembelajaran yang diingini. Interaksi kurikulum. Kurikulum merupakan pengisian pendidikan yang mencakupi pengetahuan, kemahiran, nilai, budaya dan kepercayaan yang dirancang untuk diwariskan kepada generasi yang seterusnya. Interaksi bilik darjah. Bilik fizikal atau maya di mana pendidikan pelajar berlaku, tempat di mana pengajaran dan pembelajaran berlangsung,
Dalam sistem, kita boleh menentukan struktur bilik darjah dengan menetapkan lokasi tempat duduk pelajar, jumlah tempat duduk yang tersedia dan pelajar yang duduk di tempat tersebut sepanjang proses pembelajaran. Peluang pembelajaran profesional untuk guru yang didasarkan kepada aktiviti yang dilakukan dalam bilik darjah bersama pelajar. Interaksi pengurusan kurikulum. Proses ini merangkumi pengurusan apa yang dijangkakan pelajar-pelajari, menilai sama ada ia telah dipelajari, mencari cara untuk meningkatkan pembelajaran pelajar. Untuk merealisasikan ini, aktiviti yang terstruktur boleh direka bentuk. Aktiviti ini melibatkan pemetaan kurikulum, analisis struktur dan kandungan kurikulum serta pentaksiran penilaian terhadap pembelajaran pelajar. Interaksi pengurusan bilik darjah. Pengurusan bilik darjah melibatkan cara-cara menjalankan sesuatu. Ia berkaitan dengan prosedur, rutin dan struktur, kadang-kadang sehingga ia menjadi ritual. Pengurusan bilik darjah adalah tanggungjawab guru dan diperbaiki apabila prosedur-prosedur ini dilakukan seperti berikut: dimodelkan, diterangkan, diamalkan, diperkuatkan dengan diamalkan semula secara berkala. Apabila prosedur-prosedur ini dipelajari, rutin-rutin ditubuhkan. Rutin memberikan ketibaan dan struktur kepada pengajaran. Pengurusan bilik darjah adalah tanggungjawab guru. Interaksi kurikulum bilik darjah. Kurikulum bilik darjah boleh digambarkan sebagai pengajaran dan pembelajaran yang berlaku di dalam bilik darjah dan tempat pendidikan lain. Di tengah-tengah kurikulum bilik darjah adalah keputusan guru berdasarkan bukti tentang pembelajaran pelajar dan amalan yang berkesan. Interaksi pengurusan kurikulum bilik darjah adalah merancang kurikulum, mengorganisasi prosedur dan sumber, menyusun atur persekitaran untuk memaksimumkan kecekapan, memantau kemajuan pelajar dan menjangkau kemungkinan masalah. Seterusnya, hubung kait antara kurikulum kebangsaan, kurikulum sekolah dan kurikulum bilik darjah. Kurikulum kebangsaan merupakan sebuah kurikulum yang ideal dan rasmi yang dihasratkan, iaitu suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, nilai, norma, unsur kebudayaan dan kepercayaan yang membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, serta untuk menanamkan dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. Peringkat pelaksanaannya adalah pada peringkat negara dan secara seragam. Contoh kurikulum kebangsaan ialah kurikulum standard sekolah rendah KSSR dan kurikulum standard sekolah menengah KSSM. Kurikulum yang seterusnya ialah kurikulum sekolah. Kurikulum sekolah dinilai sebagai satu kurikulum yang sebenar yang dilaksana pada peringkat institusi berpandukan kepada kurikulum kebangsaan. Pada peringkat pelaksanaannya dilaksanakan pada peringkat sekolah ataupun institusi. Contoh kurikulum peringkat sekolah ini ialah kurikulum sekolah sukan, kurikulum sekolah sukan seni, kurikulum college vocational dan kurikulum sekolah agama. Kurikulum yang terakhir ialah kurikulum bilik darjah, iaitu kurikulum yang dioperasikan oleh guru-guru pada peringkat bilik darjah menerusi perancangan, pelaksanaan dan penilaian pengajaran dan pembelajaran. Guru-guru menterjemahkan hasrat pendidikan negara menerusi pengajaran mata pelajaran. Peringkat pelaksanaannya adalah pada peringkat bilik darjah atau kelas. Contoh kurikulum bilik darjah ini ialah kurikulum matematik, kurikulum sejarah, kurikulum sains, kurikulum Inggeris, kurikulum geografi dan kurikulum agama Islam. Sebagai rumusannya, terdapat 3 kategori kurikulum.
yakni yang bermula dengan kurikulum kebangsaan yang merupakan kurikulum peringkat negara dengan bermatlamatkan pembentukan warga negara yang dihasratkan. Walau bagaimanapun, disebabkan terdapat perbezaan jenis dan aliran sekolah, prasarana, kemudahan dan kepakaran guru, maka kurikulum sebenar yang dilaksanakan dikenali sebagai kurikulum sekolah. Manakala kepakaran guru dalam mengoperasikan pengajaran dan pembelajaran dikenali sebagai kurikulum bilik darjah. Ketiga-tiga kurikulum tersebut mempunyai hubung kait yang sangat erat. Seterusnya, aplikasi pengurusan kurikulum bilik darjah. Di bahagian ini, kita akan menelusuri 3 peringkat aplikasi. Tahap yang pertama, perancangan, tahap yang kedua, pelaksanaan dan ketiga, penilaian. Proses perancangan bermaksud mentafsir, membina, memilih dan memastikan. Proses mentafsir seperti falsafah pendidikan kebangsaan, kurikulum kebangsaan, dokumen standard kurikulum. Selain itu, proses membina pula ialah merangkumi rancangan pelajaran tahunan, rancangan pelajaran harian dan bahan bantu mengajar. Proses memilih dan memastikan dikategorikan dalam penilaian yang bersesuaian kaedah strategi iaitu standard kandungan sejajar dengan aktiviti PDPC. Semua komponen pengurusan tersebut sejajar dengan FPK, KSSR, KSSM dan DSKP. Pelaksanaan merangkumi set induksi iaitu tujuannya menarik minat pelajar semasa proses PDPC. Kemudian, perkembangan iaitu kesinambungan antara satu sama lain dan yang terakhir dalam proses pelaksanaan ialah penyoalan. Tujuan penyoalan ialah bagi mewujudkan interaksi dua hala antara guru dan murid. Pada peringkat ini, penilaian guru perlu mengukur aktiviti pembelajaran dengan menggunakan penilaian secara sumatif dan formatif. Penilaian adalah penting bagi menilai kefahaman murid berpandukan kriteria yang telah ditetapkan oleh guru. Pengurusan kurikulum bilik darjah melibatkan 3 tahap yang paling berkait iaitu perancangan, pelaksanaan dan penilaian. Hal ini bermakna perancangan yang sistematik dan teliti dapat menentukan keberkesanan dalam pelaksanaan. Keberkesanan hanya dapat ditentukan setelah penilaian terhadap pelaksanaan telah memenuhi segala apa yang dirancang sebelum peringkat pelaksanaan. Peranan guru dalam pengurusan kurikulum bilik darjah, ketuhanan, pengajaran, profesional, penyelidikan dan perundingan. Yang pertama, ketuhanan, mengajarkan peningkatan ilmu, penghayatan dan amalan individu sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama. Usaha membina kekuatan dan ketahanan diri berasaskan kepercayaan kepada Tuhan dan kesejahteraan masyarakat. Membentukkan niat sebagai guru yang ikhlas dan jujur, menyampaikan ilmu yang benar dan amanah dengan bertanggungjawab. Yang kedua, pengajaran, mentransformasikan falsafah pendidikan kebangsaan dan kurikulum kebangsaan kepada amalan pengajaran dan pembelajaran berkesan di bilik darjah berpandukan dokumen standard kurikulum dan prestasi. Dilaksanakan secara tersurat dan tersirat, menyeluruh dan bersepadu, gabung dalinan dan penerapan. Perancangan yang sistematik sebelum, semasa dan selepas proses pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga, profesional, sentiasa peka terhadap segala perkembangan dasar pendidikan daripada berbagai segi, meningkatkan kecekapan ikhtisas, menerusi pembacaan, seminar, bengkel dan latihan profesional.
berfikiran kreatif untuk mencipta inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran seiring dengan perubahan zaman, menganggotai mana-mana badan dan persatuan berkaitan akademik pada peringkat dalam dan luar negara. Yang keempat, penyelidikan, membantu meningkatkan kualiti pengajaran yang berkesan, mengenal pasti dan menyelesaikan masalah pembelajaran murid-murid, membangunkan potensi murid dan membina kemahiran insaniah dalam diri murid. Mengenal pasti, menyelesaikan masalah pengurusan kurikulum bilik darjah dan mengambil tindakan penambahbaikan dan meningkatkan keberkesanan pengajaran. Meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran kolaboratif dengan rakan sejawat atau bersama dengan bantuan seorang pakar dikenali sebagai penyelidikan tindakan. Yang kelima, perundingan. Kepakaran membuat perkiraan, telahan dan pertimbangan yang baik bagi membuat keputusan yang tepat berkaitan dengan kurikulum bilik darjah. Hal ini merupakan elemen penting dalam usaha untuk membimbing dan memberi tunjuk ajar kepada murid-murid dan rakan sejawat ke arah mencapai matlamat pendidikan. Secara tidak langsung, bertujuan untuk mendapatkan impak serta produktiviti yang kompetitif. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Sekian, terima kasih.